مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-aqabatu tsaniyatu wa hiya aqabatu taubati. Aqabah yang kedua, halangan yang kedua, seseorang yang nak menjalani jalanan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar nak mencapaikan hikmat dia dijadikan oleh Allah taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidak kami jadikan jin dan manusia hikmatnya supaya ibadat, yakni abdi mereka itu kepada Allah. Tidak kami mintakan mereka tu rezeki dan makanan, bahkan kamilah yang memberi rezeki dan makanan. Maka halangan yang keduanya kata Imam Ghazali wahia, dan ialah aqabah atau roblok. Halangan yang keduanya aqabatut taubati, halangan taubah. Setelah halangan ilmu, halangan yang kedua pula ialah halangan taubat. Ni soalan ni, pak taubat. Kerana kita mesti meyakini bahawasanya kita pasti melakukan dosa, melakukan mukhalafat, perkara-perkara yang menyalahikan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikit banyak tak usah kira. Jangan kita sampai merasa diri kita suci. Saya tak ada buat dosa sebab saya ustaz. Sebab saya syekh, sebab saya tok guru, sebab saya orang yang hadir ke majlis ilmu tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap petang, pagi, malam. Takkanlah saya ada dosa. Jangan begitu. Orang panggil seorang itu merasakan diri dia suci, maka ketika itulah dia pelomok dengan dosa. Man zanna nafsuhu tahirun fahuwa najisun bila syakin. Siapa dia yang menyangka kata diri dia tu suci daripada dosa, maka dia sebenarnya bernajis dengan dosa. Maka nak boleh sampai ke tahap kita rasa diri kita berdosa, supaya berbangkit diri kita tu bertaubat pada Allah Ta'ala, orang ni mestilah duduk di tahap nafsul lawamah. Panggil laumun nafsi. Orang yang sentiasa mencelakan diri dia. Orang yang duduk di nafsul lawamah ni, orang yang
Bila terjatuh dalam perbuatan mukhalafat, perkara yang menyalahikan perintah Allah Ta'ala, segera dah dia mencela diri dia. Allah, apalah aku ni. Nah, buat benda lagu ni. Nah, tu terus minta ampun dengan Allah Ta'ala. Istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tetapi taubat ni bukan semata-mata istighfar. Seperti kita duk bayar lepas bayar kan, astagfirullah, astagfirullah. Nah, mulut tu kata astagfirullah, tapi hati kita tu melilau. Jauh berjalan pergi pah ke mana-mana duk fikir nak makan apa tengah hari ni. Itu dia tak panggil taubat. Semata-mata ucap istighfar. Nah, kerana taubat lagi akan Imam Ghazali akan sebut. Nah, taubat dosa dengan Allah Ta'ala ni ada beberapa rukun dia. Kemudian taubat dosa dengan makhluk ni ada tambahan rukunnya. Kemudiannya pula, nah, selain daripada tu, timbul masalah kalau kita berdosa dengan orang. Nah, dosa dengan manusia, yang mana manusia tu tak boleh lagi kita nak minta apa. Boleh jadi kerana dia mati dah ke, atau dia hijrah ke tempat mana yang susah kita nak detect dia, nak cari dia, tak tahu. Hilang, map location yang tak ada. Nah, ahli keluarga dia pun kita tak dapat nak cari untuk istihlal, nak minta halal, nak minta apa. Maka Imam Ghazali ajar kita lagu mana cara nak bertaubat daripada dosa dengan manusia juga. Tu tidak boleh hanya kita semaya sunat tasbih, pakai habislah dosa dengan manusia pun selesai. Tidak boleh gitu. Sebab ada orang yang mengajar, dia kata semaya sunat tasbih ni apa habis segala dosa. Dosa dengan Tuhan pun tak apa, dosa dengan makhluk pun apa. Itu tak betul begitu. Nah, semaya sunat tasbih ni ada kelebihan dia, walaupun hadis tu dhaif, tetapi kelebihannya ialah dosa-dosa dengan Allah Ta'ala saja yang diampun. Sama ada dosa tu dosa besar, dosa kecil, dosa yang dulu, dosa yang kemudian, dosa yang baru dilakukan, dosa yang telah lama dilakukan, dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi. Itu semua diampun oleh Allah Ta'ala kalau kita semayang sunat tasbih. Kenapa dosa besar pun diampun, sedangkan dosa besar ni perlu bertaubat? Maka ulama jawab, kerana rupa solat sunat tasbih tu sudah mempunyai rupa taubat. Nah, maka kerana itu dosa besar pun diampun juga kalau kita semayang sunat tasbih. Tetapi dosa dengan makhluk tetap tidak diampun. Tetap kena minta maaf, istihlal, minta halal dengan orang yang kita berdosa tu. Ini supaya kita tidak main-main dengan hukukul ibad, hak-hak hamba. Nah, jangan kita tak apa, saya buat dosa dengan orang pun, saya semai sunat tasbih, habis, selesai, tak payah minta maaf dah. Jangan begitu. Ada orang faham gitu kerana hasil dengar daripada video seorang ustaz tu. Dia kata senanglah kalau begitu, semaya sunat tasbih kat, hiling-hiling kepala, nah, selesai masalah, tak ada apa-apa, tak payah minta halal, minta maaf. Itu tidak betul. Setelah kita buat keteguran, memang ada betul. Mujurnya ustaz buat keteguran. Saya duk faham gitu dah sebelum ni. Mana semaya sunat tasbih, selesai dosa dengan makhluk. Allah. Bahayanya. Bahayanya bila kita tersalah. Tu. Habis itu. Kemudian kata Imam Ghazali, summa alaika, ay summa kamadian, ilzam alaika, wajib atas engkau. Kalau kitab Jawi tu, ada kitab Jawi muka surat 16. Kalau ada kitab Jawi tu lah. Summa kemudian kata Imam Ghazali, alaika ilzam, ay ilzam alaika, wajib atas engkau. Bila sebut kata wajib ni, wajib syarak. Talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Jadi jangan ingat kita semaya, puasa, haji, umrah, selesai masalah. Tidak. Itu rukun Islam. Perintah Islam bukan hanya 5 tu saja. Bahkan taubat pun disuruh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman mereka itu, orang percaya mereka itu. Tubu ilallah. Taubatlah oleh kalian orang beriman kepada Allah. Ana perintah tak? Perintah. Bila perintah, al-amru haqiqatan lil wujub. Maka
Maka perintah tu hakikat makna yang asal dihantarkan ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain, qarinah yang lain yang memalingkan makna wajib kepada yang lebih rendah, iaitu sunat, barulah turun kepada sunat. Selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan perintah tersebut tu bukan sunat, maka kekal pada asalnya ialah wajib. Maka wajib kita bertaubat ni. Nah, bukan orang panggil sunat-sunat ada. Hak sunat tu semaya sunat taubat. Hak tu sunat. Tak semestinya orang semaya sunat taubat tu taubat. Nak bahas itu juga. Sebab ada orang kadang-kadang dia duduk bahas kata bila semaya sunat taubat tu taubat dah. Dah. Semaya sunat taubat tu hukumnya sunat. Tapi taubat tu sendiri hukumnya wajib. Tu. Dia jangan kita tu orang panggil tukar antara hak wajib dengan hak sunat. Mana? Gemar semaya sunat taubat. Tapi tak taubat. Ada juga gitu, Ustaz. Ya. Kalau tidak cukup rukun taubat, maka dia tak panggil taubat. Nah, walaupun semaya sunat taubat. Tu lagu tu. Nah, mana rukunnya lagi akalah an-nadmu wal azmu wal itlaq. Nanti akan dia menerang di belakang tu. Nah, tu. Tu. Jadi kalau seorang itu hanya semaya sunat taubat, rajin, tapi taubatnya malah, makanya orang panggil termasuk juga daripada jumlah orang yang tertipu dengan hawa nafsu dia dalam ibadat pada Allah. Nah, sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab hikamnya, dia kata, min alamati ittiba'il hawa. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsu. Nah, dalam beragama. Tu setengah daripada tanda-tanda alamat orang yang tertipu dengan hawa nafsunya dalam beragama. Nah, Musa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibat. Bersegera, laju, rajin, cepat kalau buat perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara sunat berakhir dianya. Nah, tapi wat takasul, malas. Nah, tu segan, tidak mau menunaikan hak-hak kewajipan. Ini dia panggil tanda-tanda, salah satu daripada alamat orang yang tertipu dengan hawa nafsu dalam beragama. Maka jangan kita dulukan yang sunat membelakangi yang wajib. Seperti kat sini apa? Wajibnya taubat. Nah, maka dahulukan taubat daripada semaya sunat taubat. Gitu. Dia katanya summa alaika summa ilzam alaika, kemudian wajiblah atas engkau ya talibal ibadati, orang-orang yang menuntuti jalanan ibadah. Tu jalanan ubudiyah, jalanan ubudah kepada Allah, jalanan menghamba, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Waffaqakallahu. Ini dia panggil jumlah mu'taridah sebagai doa kepada kita. Nah, waffaqakallah, mudah-mudahan memberi taufiklah akan dikau oleh Allah. Wajib apa? Bitaubati. Wajib atas engkau, orang-orang yang menuntuti jalanan ubudiyah kepada Allah, jalanan menghambakan diri kepada Allah, bitaubati, dengan taubat. Tu wajib. Bukan sunat-sunat dak, taubat ni. Berapa kali taubat tak ada kira. Nah, setiap kali jatuh dosa, setiap kali tu kita kena taubat. Segera bertaubat tu sendiri, orang panggil satu kewajipan. Nah, taubat satu kewajipan, segera bertaubat tu satu kewajipan. Maka sebab tu, bagi orang yang taubat dia tu, dia takhirkan. Dia takhir. Dia mengakhirkan taubat dia. Kata dia duduk masa muda tu duduk enjoy. Nah, duduk galak. Nah, duduk hore-hore. Kata tak apa, nanti tua-tua sikit kita taubat. Nah, maka bila dah tua, alhamdulillahnya tu hawi peluang dia, tak mati dia. Nah, ni siapa sungguh masa tua. Dengan sedang molek tu dia pun, kena taubat dan tua dah dia. Ya. Maka dia pun nak taubat. Maka adakah dia hanya bertaubat di atas dosa saja yang dia lakukan ketika mana dia muda? Tidak. Bahkan dia wajib juga bertaubat di atas dosa lambat bertaubat. Ni dah. Karena bersegera bertaubat tu ialah satu kewajipan.
Jadi bukan hanya tobat di atas dosa, wajib lagi dia kena tobat di atas dosa lambat tobat. Itu. Maka sebab tu jangan kita tangguhkan taubat. Jangan. Sebab kita tak tahu mati itu bila. Nah, dan jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Walaupun berkali-kali kita tu melakukan dosa. Tu sebab ada setengah-setengah orang. Dia taubat juga 2, 3, 4 kali. Nah, mari ke 10 tu kak. Dia kata, malah dah taubat. Taubat buat pula. Taubat buat pula. Neraka pergi. Oh, berani dia dari sini. Neraka sungguh jawab dia. Jangan. Taubatlah. Nah, walaupun 1,000,000 kali. Walaupun sehingga akhir hayat kita terjatuh juga buat dosa telah kita taubat tu. Taubat juga. Sehingga kita boleh jawab di hadapan Allah akhirat kelak. Bila Tuhan tanya, "Hei, Mamat, ketika mana mu aku uji dengan dosa, apa tugasmu sebagai hamba?" Itu. Maka kita boleh jawab, aku taubat itu. 1,000,000 kali taubat kerana rahmat-Mu luas itu. Nah, aku tak putus asa denganmu itu. Maka Tuhan kata, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu." Nabi sabda, orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tak ada dosa. Ahlan wa sahlan, masuk syurga kita. Kenapa? Kerana taubat kita tak ada. Jangan kita Tuhan tanya ketika mu aku uji dengan dosa apa mu buat. Mula-mula taubat juga Tuhan 3, 4 kali. Lepas tu malah dah buat semua ya. Nah, neraka gila itu weh. Dia dah nak berani dengan nerakanya. Nah, Tuhan kata pergi masuk neraka lagi masuk neraka. Itu dia. Nah, maka bukan soal Tuhan. Jangan tanya Tuhan kenapa Tuhan buat gitu Tuhan. Jangan. Kita tidak ada hak untuk tanya Tuhan. La yus'alu amma wa hum yus'alun. La yus'alu amma wa hum yus'alun. Atau kama qala Allah bil Quran. Jangan, mu tidak boleh nak tanya Tuhan. Wa hum yus'alun. Mereka itu manusialah yang akan ditanya. Nah, bukan kita tugas nak tanya Tuhan. Apa Tuhan buat gitu, apa. Tuhan ikut Tuhan. Moga dia fa'ilul mukhtar. Sang pembuat yang maha memilih. Dia buat gapo hak dia nak. Dia tak buat gapo hak dia tak nak. Apa saja yang berlaku minal khairi wa syarri. Nah, benda hak baik atau hak buruk pada kenampakan kita yang berlaku sekarang ni dah lagi akan di hadapan yang telah berlaku dah, itu semua bukti kata Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Tu tengok sya'ala banjir hari tu dah itu ni. Tu siapa hak buat? Tuhan. Kalau benda tu buat dengan ada, tak berlakulah banjir di Sya'ala ni. Di Kelang mana, di Banting mana ni. Nah, kerana orang duduk siap sedia ke tempat banjir hak biasa dah berlaku. Duduk ready nak pergi hantar bantuan tempat hak biasa. Tak banjir pula hak tu. Hak tempat tak berlaku pula berlaku. Tu bukti Tuhan buat gapo hak dia nak. Dia tak ada soal jawab kita dulu. Kau ada Tuhan tanya penduduk Sya'ala ni? Ada? Tuhan tanya dulu ke? Lagu mana kalau hamba nak pergi banjir sini? Bapak kita pun pakat naik kereta buat demonstrasi. Jangan. Kami tak usah Tuhan. Kami tak usah semaya dah Fani kalau buat gini Tuhan. Gitu ke? Tuhan pun lembek Tuhan. Oh lah. Kita nak pergi banjir tapi kak. Gitu ke Tuhan? Tuhan apa lagu itu? Tuhan bukan lagu tu. Tuhan rina mutlak. Lepas sebuah serupi. Nah, dia tak ada tekanan atas dia. Dia nak buat, dia buat. Dia gapo hak dia buat, dia tentu sedia kala lagi. Dan jizi qadim pada sifat penentu iradanya. Nah, tu dia bukan duk cara dengan kita nak buat kawan nak banjir ni boleh tak? Tak. Dia buat lagi. Tak ada kena. Kita hak mengena atas kita ni orang panggil asar kesan kudrat Allah Ta'ala. Kita lah hak kena buat hijah hamba. Nah, jangan buat hijah Tuhan. Mana hijah Tuhan? Kita hanya pula Tuhan. Apa buat gini? Apa? Isu apa? Moga Tuhan hijau dia dah buat hijau tu. Hijau kita hamba, buat hijau hamba. Apa? Kalau kena di atas bala, sobar paling kurang. Nah, naik lagi reto. Tinggi lagi pada reto, taslim. Tu tinggi lagi. Nah, jangan, tak puas hati dengan Tuhan cukup bega. Wano Tuhan. Ini. Jangan. Itu. Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula huraian kenyataan bagi demikian itu wajib taubat atas engkau atas kita ni. Kerana apa? Li amraini. Kerana dua perkara. Kerana dua perkara orang panggil wajib taubat ni. Nah, wajib taubat atas kita ni kerana apa? Li amraini, kerana dua perkara. Mana dua perkara? Ahaduhuma, satu daripada dua perkaranya,
liyahsulalaka taufiqut ta'ati. Kitab tobat, wajib tobat ni liyahsulalaka, supaya hasil, dapat bagi engkau, bagi kita. Dapat apa? Taufiqut ta'ati. Supaya dapat taufik untuk mengerjakan taat kepada Allah. Acak kali kita sebut taufik. Taufik ni makna khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Tuhan bagi orang panggil hamba tu boleh mengerjakan taat, ibadat pada Allah. Bukan senang. Tu bukan senang dah tu ni. Walaupun dia tu di gym tu dia pelatih orang nak bina tubuh badan dengan katanya, dengan sadarnya. Tapi kalau Tuhan tak bagi taufik, dia sendiri nak akad selimut tak sampai sekilo tu nak semaya subuh pun tak gerak. Selimut 2 kilo tak sampai dah tu ni. Nak akak, tak gerak. Tapi di gym tu geni dah lianya. Duk latih orang jadi tubuh tu orang panggil sadar. Tapi kalau Tuhan tak bagi taufik, sekilo orang panggil tak sapa. Beratnya kain selimut tu dia tak mampu nak akak untuk semaya subuh. Maka kerana tu untuk dapat taufik Allah Ta'ala, maka kita wajib bertaubat. Itu kata Imam Ghazali. Kerana apa tu? Wajib taubat kerana supaya kita dapat taufik untuk taat ibadat pada Allah. Fa inna syu'mah. Ni orang panggil fa ta'liliyah dia panggil. Fa inna syu'maz zunubi, kerana sesungguhnya fa inna syu'maz zunubi, kerana sesungguhnya kecelaan dosa-dosa itu, kejahatan dosa-dosa itu, yurisul hirman. Yurisul hirmana, mempusakai, mewarisi akan hirman. Apa hirman? Hirman maknanya menegah taat. Tertegah seorang tu nak mengerjakan taat. Jadi kalau kita tu rasa berat dalam buat amal ibadat, rasa berat nak baca Quran, rasa berat nak bangun semaya, rasa berat nak berjamaah, rasa berat nak mengaji, nak mengajar, rasa berat, tak gerak, malah. Itulah kesan daripada syu'mudzunub, dia panggil. Kesan daripada kejahatan dosa-dosa. Kejahatan dosa-dosa tu menjadi manik, sesuatu yang menegahkan kita. Hirman, mengharamkan kita daripada mengerjakan ibadat taat. Jadi sebab tu bila kita tu orang panggil malah, berat nak buat amal ibadat, kita kena tilik balik. Dosa apa aku buat? Itu yang aku tidak tahu apa. Itu. Berat segala amal ibadat, nak sedekah berat. Bahkan tengok orang buat kerja amal ibadat jadi nak marah pula. Orang duduk semaya rasa nak marah. Orang jemaah rasa nak marah. Orang mengaji rasa nak marah. Orang suruh orang sedekah pun rasa nak marah. Ada. Dari sini. Rasa nak marah. Dia nak marah bila lalu kat Facebook tu video orang minta infak. Tak ada benda lain lah ni. Nak suruh sedekah. Ayat berat. Tuhan lagi puji dia nak marah pula. Tuhan lagi kata, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Tidak ada baiknya kalau kita duk cakap banyak tu illa, melainkan amara bi sadaqatin. Man amara bi sadaqatin, orang yang menyuruh orang dengan sedekah. Tuhan lagi kata baik, tiba-tiba kita jadi nak marah. Dah ni. Kalau kita nak marah hak menipu tu tak apa. Hak skemo-skemo, hak nipu tu tak apa. Ni nak marah hak betul-betul sungguh. Nak marah juga. Pelik. Ada jadi manusia lagu tu. Pas siap royak pula. Apa kerja duk buka pondok banyak-banyak. Pondok hak ada pun. Siap komen lagu tu pula. Ada juga lagu tu manusia dak ni. Kalau ada orang bercakap kita tanya dia, "Weh, restoran ni sebutir kau dalam Malaysia ni?" Tanya dia. Restoran ni sebutir kau dalam Malaysia? Sebutir dalam Malaysia? Ya kata dalam Malaysia. Dalam Shah Alam ni saja berapa buah Shah restoran. Apa kita tak bersoal? Duk buka banyak-banyak restoran apa nama hijab Buka so cukup lah. Pakai duk beli situ, pakai duk makan situ. Tak muak kat kita pecah dah tu, gitu ke? Dah. Cita rasa orang ni pelbagai. Ada orang yang berakhir makan di kedai mamak. Kita tak berakhir kedai mamak. Ada orang berakhir di kedai tomie. Ada orang tak berakhir kedai tomie.
Ada orang bagi siput nak tahu ni, bukan siput tu, bukan siput babi tu, bukan seafood nak tahu ni. Tu makanan laut dah. Macam-macam jenis orang. Kepelbagaian orang tu kita tak nak sekat. Sama lah kalau makanan jasmani pun berapa buah restoran dia mau buka tak ada orang petika. Makanan rohani lagu tu juga. Ada orang tak berahi cara hamba mengajar. Apa ni ustaz kacik Kelantan pekak-pekak. Dah lah kasar ada tu ni. Malah pakak-pakak punggu kelip balik tak usah mengaji. Tak ada hal lah, kita tu duduk bahasa. Ada orang berahi cara ustaz ngajar dah. Kalau tak sedap ustaz ni ngajar ada ni. Kalau bak maki nombor 1. Ada juga orang lagu tu. Dia berahi dengan awak tu. Nah, kita tak nak lagi orang. Macam-macam jenis orang ni jiwa dia tak sama. Nah, apa yang kita duk kata jangan duk buka pondok banyak-banyak, buka so cukup. Apa? Restoran buka so cukup lagu tu boleh? Tak boleh. Restoran ni penuh. Dia mau pergi pilih restoran lain pula. Banyak choice. Jangan banyak pilihan. Nah, kita malah nak pilih hak nak ya. Tak payah ke sini. Nah, boleh. Tak payah ngaji kat sini. Saya berahi tempat ni lagi. Silakan. Itu. Ya pentingnya betul. Jangan hak sesak, jangan hak mengarut ataupun buat nama madrasah, tahfiz ke pondok ke tapi tak ada budak, tak ada pelajar. Duk ketik derma semata-mata. Tu hak tak boleh juga tu. Nah, kita nak marah hak tu tak apa. Jangan marah hak sebenar. Tengok. Kalau marah, malah buat amal ibadat, peci tengok orang buat amal ibadat, taat pada Allah Taala, ada tu syu'muz zunub. Kesan kejahatan dosa tu menjadi manik, sesuatu yang menegahkan kita daripada ibadat taat kepada Allah. Tengok. Wa yuqibul khizlan. Bukan setakat tu, bukan setakat syu'muz zunub tadi tu. Kejahatan dosa tu menegah kita daripada buat amal ibadat. Bahkan wa yuqibul khizlan. Mengakibatkan, mengiringi makna mengakibatkan khizlan. Khizlan ni lawan bagi taufik. Kalau taufik tu khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah, tu jadikan hamba tu lorong nak kerja taat ibadat pada Allah. Khizlan ni lawan hak tu. Mana? Khalqul qudrati fil abdi ala al ma'siyati au ala ma la yu'nihi. Itu dia panggil khizlan. Apa khizlan? Tuhan jadikan roh kemampuan lorong kepada hamba tadi mampu gagah untuk kerja maksiat. Tengok orang buat kerja maksiat kan. Nah, mari masjid, mari surah, tak ada kena bayar. Walaupun saat sekarang ni susah lah sikit, kena daftar lah, kena ambil My Sejahtera lah. Tapi alhamdulillah masih lagi free. Nah, tak ada kena bayar lagi dah ni. Cuma susah sikit tu kerana SOP KJR duk tetap apa kita kena taat lah tu. Tapi tetap free, tak ada kena bayar. Betul tak? Orang nak pergi disko tu, kena bayar tak? Bayar. Bukan free masuk ke. Kalau masuk free gitu. Yang ikat ke tubuh sasa duk jaga tu katak dia nyelepas keluar lah ni. Kena bayar. Tapi berebut-rebut orang gitu. Dah mudah pula tu nak buka. Mudah. Duk kejap disko baru pula sini. Cepatnya naik ni. Bukan payah dak, mudah. Kalau nak buka pondok tahfiz ke apa susah, bukan main lah. Isi boreh tu naik turun pejabat, tunggu 2 3 4 bulan barulah settle. Itu pun kalau pondok tak boleh secara tetap sebab apa? Tidak mematuhi garis panduan. Nak matuhi guano duk sewa tempat rumah orang. Batu kena beli tanah, kena wakaf atas nama pondok, kena buat sendiri. Biar orang panggil betul-betul mengikut garis panduan keselamatan, keselesaan. Gitu. Tak susah lah benda lagu tu nak jual. Ni bukan senang. Tanah saja 1 juta. Lepas tu nak pembinaan masjid ke apa dengan pondok-pondok. Kalau pondok ambo 9,434,952 ringgit Malaysia. Bila aku nak boleh cukup tu. Tu tengok. Bukan senang. Lepas tu kalau cukup tu baru boleh buat. Barulah orang panggil boleh daftar kekal apa. Ada tempat keselamatan. Kemas sebagai sebuah sekolah. Payah bukan senang tu. Tetapi kalau nak buat disko, hari ni daftar, esok bayar, lusa duk begini dah orang dalam tu. Tak boleh joget dah, tak ada apa-apa dah. Itu. Ambo masa nak daftar pondok dulu, kata bila boleh siap ni? Dia kata jangan kata gitu ustaz, tengok boreh tu tinggi bertahun-tahun tak dulu. Kata Allah, mana yang lama molek ni?
Tu jangan siapa saya buka disko deh. Ayat gitu siap. Bukan nak buka sungguh, tapi nak ayat nyoba apa jadi lama sangat dak. Tu. Wa yu'qibul khizlana, dan mengiringi maknanya orang panggil dibalai. Nah, tu. Dengan apa? Azab khizlan. Khizlan ni mana? Kita jadi lorong nak buat maksiat tu mudah. Aw ala ma la yu'ni, atau buat perkara hak sia-sia tak ada manfaat pada agama. Gagah sungguh. Nak lapor buat benda-benda maksiat, benda galak apa begitu duit. Tak ada orang mari minta, selalu dah. Tak ada orang mari proposal, selalu dah. Kawal lapor, berapa juta dia mana? Selalu. Kalau hak alah ke agama ni proposal comel molek punya tilik gini. Betul tak ni? Apa yang mahal sangat ni? Ya soal pula kata ni. Payahnya. Nah? Jadi hamba pula tu kita jadinya. Nah? Tu bukan dok wipung. Saja nak tunjuk hebat kayanya dia. Nah? Kemahnya dia. Ada orang macam tu. Tapi kalau benda-benda hak kelalaian dengan Allah Ta'ala, apa tak lagi benda maksiat, wala'iyadzubillah, laju. Kayak gitu ke dunia ni? Yalah tu. Betul lah tu. Tu tengok. Kalau tak lalu tak apa masjid orang apa kat berak, geletar tangan waktu jalan lah tu. Orang panggil khizlan. Nah? Tapi kalau bahagia galak, nah, JKK buat mesyuarat, kita nak buat konsert galak sikit ni. Berapa? Tak ada berapa kawan sumber. Laju dia. Jalan lah tu. Khizlan dia panggil. Nah, tu hawi ring kemampuan pada seorang itu, mampu dia nak buat buat maksiat atau perkara-perkara yang tidak ada manfaat pada agama. Ada tengok video dalam YouTube. Hok sampai bila tak tahu kokum dia ada buat kan. Dia sindir. Dia sindir masyarakat. Bagus sungguh video tu. Nah, dia buat seorang bapak yang kaya-raya, ada anak. Seorang anak tu nak mengaji hak dunia, nak mengaji bisnes ke apa. Berapa juta yuran? Tak apa. Apa bagi plus lagi, tambah lagi. Anak ni mari, bah kita nak ngaji Quran. Muka macam tu dah bunyi ngaji Quran. Berapa yuran? 300 boleh. Mahal. Jual agama kan ni. Free sudah lillahi ta'ala lah. Sedap dia mana ni. Ada orang lagu tu. Memang sungguh lah tu dalam masyarakat kita gitu. Kalau ustaz ni enggak kira sungguh lah. Nah. Padahal ustaz sama tepuh jam, sama tepuh tu, sama botok tayar, sama bocor tayar kadang-kadang, sama mampu tengah jalan. Petrikong dan sebagainya. Tapi lagu tu lah ustaz. Tak boleh nak cah-cah ke apa. Kena lillahi ta'ala, tunduk, lembek, duk juru, sama gini, sama mana. Tu. Habis. Wa anna qaidaz zunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla. Itu tengok. Wa anna, dan sesungguhnya kata Imam Ghazali. Qaidaz zunub, tambatan segala dosa itu, ikatan segala dosa. Mana kita tak taubat tu, maknanya dosa tu tambak dalam diri kita. Dosa tu tetap terikat dengan kita. Kalau kita tak taubat. Wa anna qaidaz zunubi, dan sesungguhnya tambatan segala dosa itu yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla, menegahlah ia tambatan dosa tu daripada tinggal anil matruk, dia panggil tinggal daripada berjalan kepada taatkan Allah Subhanahu wa taala. Tu tegah. Sejak dia mau pergi dulu kawal kokok belakang kawal. Itu ada kayak gitu. Nah, dengan kuliah, kita pergi mengaji, kita dia mau pergi dulu kawal tak siapa seru lagi. Dan nak siapa seru bila? Bila nak siapa seru? Nah, seru nu bila Israel. Bila tu lah, bila Israel datang memanggil tu baru siapa seru barangkalinya. Nah, bila Malikil Maut mari sinjah, roh cubit daripada tubuh, tu barangkalinya baru siapa seru. Kalau kita tu ada benda lagu tu dalam diri kita. Mana? Bapa aku alah kau masjid berat, alah kau mengaji berat, alah kau taat pada Allah. Tak kira apa-apa sahaja ibadat taat pada Allah berat. Macam ada benda sekat, tak boleh nak sapa semua. Maka muhasabah adalah tu dosa-dosa yang mengikat kita daripada kita tu pergi kepada jalan taat kepada Allah. Seolah-olah seperti lembu kena tambak. Tu kita tu seolah-olah kena tambak lagu tu. Kena ikat tekok, cak, lunggu. Tak boleh gimana, duduk main motor kot tempat kita. Tu lagu tu. Jadi dosa tu menjadi tambatan, ikatan yang menegahkan seorang tu daripada berjalan kepada taat kepada Allah wal musaharaati ila khidmatihi,
dan menegahkan kita tinggal daripada bersegera kepada khidmatkan Allah Ta'ala, makna ibadat pada Allah Ta'ala. Kerana apa jadi lagu tu? Bapakah dosa tu jadi seolah-olah ikat yang menambahkan kita tu daripada pergi kepada Allah, pergi kepada ibadat taat dan khidmat kepada Allah Ta'ala. Li'anna siqala dhunubi, kerana sesungguhnya keberatan segala dosa itu yamna'u minal khiffati lil khairati, menegahlah ia keberatan segala dosa itu minal khiffati lil khairati, daripada ringan segala kebaikan-kebaikan. Imam Ghazali dia buat kata, kebaikan ni sebenarnya ringan. Sebenarnya kebaikan tu sangat ringan. Tetapi berat tu kenapa? Kerana ditambah oleh dosa. Nah, maka dosa tu bukan setakat ikat tali, ditekak kita supaya kita tu tak boleh pergi kepada ibadat, khairat, taat, khidmat. Bukan setakat tu. Bahkan dia letak pula batu jokong besar atas belakang kita. Jadi berat. Tu berat tubuh. Macam orang masuk hati tu lah. Berat. Dia kata, apa berat? Nah, tu. Tapi orang buat kerja dosa tak nampak berat apa Ustaz? Memang tak nampak berat. Tak nampak berat pada benda yang bukan ibadat. Tadi, khizlan tadi. Kata Ibnu Athaillah, al-khizlanu kulla khizlan. Orang yang paling khizlan daripada skala orang yang paling khizlan, anta tafarraqa minasyaghaghil wa alla tatawajjahu ilaih. Orang yang paling khizlan daripada segala orang yang paling khizlan. Tu kalau terjemuh agak kasar lah sikit. Tapi kalau orang tu tak ada apa, tanpa boleh nak terjemuh. Orang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Hak paling bodoh. Kalau tanding hak bodoh-bodoh, dia bodoh sekali. Itu makna gitu. Al-khizlanu kulla khizlan. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Siapa? Anta tafarraqa minasyawaghil. Orang yang tercerai, berpisah daripada masa kesibukan dia. Wa alla tatawajjahu ilaih. Tapi dia tidak guna masa yang free dia, masa yang tidak sibuk dia tu kepada menghadapi Allah, mengaji ilmu agama Allah. Dak. Masa muda sibuk dah cari harta. Nak besar anak seko-seko bukan senang. Tadika saja berapa ratus euro. Ke hulu ke hilir. Nak pergi kuliah maghrib pun tak sempat. Duk akak serenda sok mau ketu email, maaf banyak tu email, kawan sibuk sungguh. Dah anak besar-besar belaka dah. Gaji, makan gergaji besar-besar belaka dah ni. Dia pun tak ada kerja dah muka anak besar-besar, duit banyak-banyak belaka dah. Pun dia tak pergi masjid lagi. Benar lah tu. Sepatut kita sebagai anak ni, bila dah orang panggil tahu perjuangan mokpok sejak kecil, nak besar kita bukan main susah. Siapa tinggal hak-hak kewajipan. Janganlah kita pergi lepas rumah orang tua semata-mata. Jangan. Lepaslah pondok. Sebab tu insya-Allah pondok awalnya nak siapkan untuk orang tua, pondok orang tua. Sebab ada sungguh. Ramai pula tu telefon. Ustaz, ni kita nak hantar mak kita ni. Ni nak hantar mak tua kita atau hela ni tak ada lagi. Nanti insya-Allah atas tanah 2 ekar tu insya-Allah kita akan buat pondok untuk orang tua juga. Ada hak tu hak bagusnya. Tu sebab apa? Muka mak pak dia ketika muda sibuk kerja dia ni. Bila tua anak ni nak balas jasa mak pak apa? Hantar mak pak pondok supaya dia boleh mengaji. Kejar balik fardu ain hak dia tak boleh mengaji masa muda duduk sibuk cari harta untuk besar ke dia. Itu baru orang panggil anak yang berguna. Ni dok masa kecil mak pak habis masa, habis tenaga, habis harta duk jual nak besar ke dia. Besar dah gaji besar dah dia pun senang kaya raya, pergi lepas pak di rumah orang tua pun lepas situ ni. Tu payah nak jaga orang tua ni. Lepas mata-mata memanglah rumah orang tua jaga kesihatan, jaga makan minum. Hak tu hak jasmani. Bagaimana hak rohani pak kita? Kita kena fikir tu. Hak rohani pak kita tu mana? Ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf. Itu bekalan untuk dia masuk dalam lubang kubur. Kalau pondok orang tua orang bagus sungguh lah. Ada zikir, ada tahajud, ada qiyamul lail, ada mengaji. Tu paling-paling korang
Mudah-mudahannya dosa ketika mana muda ya dak mengaji tu Tuhan apa sebab apa tak ada masa duk cari harta nak besarkan anak. Maka anak yang reti bahasa dia balah jasa orang tua dia apa? Dia letak kalau tak mampu nak jaga sendirilah nak order ustaz main ngajar rumah, dia letak di pondok. Baru nampak bergo orang panggil orang tua kita. Nah, itu lagu tu. Jadi cita-cita hamba juga tu. InsyaAllah doa-doa lah. Nah. Barangkali ada di kalangan kita sini. Saya suka sini. Tu. Baik. Li'anna siqala dzunubi yamna'u minal khiffati lil khairati. Nah, kerana sesungguhnya keberatan segala dosa itu menegahlah ia daripada ringan bagi segala kebaikan. Wan nasyati fit ta'ati, dan menegahkan bagi kerajinan pada segala ketaatan. Tu wak kerja ta'at ni kita kena rajin. Tapi kalau kita malah, itu tandanya keberatan dosa yang memberati atas diri kita, supaya kita berat daripada melakukan ta'at, ibadat, khidmat, khairat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana inilah wajib kita bertobat. Kerana ni tobat tadi tu kenapa? Kerana supaya kita tu tidak diikat oleh dosa, tidak ditegah oleh dosa, tidak diberatkan oleh dosa dalam nak amal ibadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ghazali, wa annal israra 'ala dzunubi, dan sesungguhnya al-israra, mengekali, 'ala dzunubi, di atas segala dosa. Kita mengekali di atas dosa. Nah, hari ni buat istiqamah dia, Masya Allah. Nah, istiqamah dia. Ke istiqamah dia panggil dia ni. Tapi orang panggil ayat wak menganjing. Nah, mengekali dia. Mudawamah dia. Iqamah, istiqamah dia. Ala zunub. Dah, di atas dosa-dosa. Dosa-dosa mana? Mimma, daripada barang. Yusawidul quluba, yang memperhitamkan akan jantung hati dia. Ajalah dah. Nah, karena Nabi sendiri kata, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nah, sesungguhnya seseorang hamba, idza akhta'a, bila melakukan dosa, nukitat fi qalbih, dititikkan di dalam jantung hati dia, nuktatun sauda, noktah yang hitam, asap yang hitam, dukhan hakikat dia panggil, asap hakikat, asap maknawi. Bukan asap hisi. Asap maknawi, hak tak nampak dengan mata. Masuk dalam perut dia. Dalam hati dia. Hitam, hitam, hitam. Tu. Satu dosa, satu titik. Dua dosa, dua titik. Tiga dosa, tiga titik. Kalau dia tidak bertaubat, bertitik-titik, akhirnya, bila hati telah hitam. Tu. Bila hati telah hitam. Habis? Tak nampak benda yang hak, benda yang sebenar tu sebenar. Benda yang batil tu batil. Ini. Tu. Kalau almarhum Tok Guru hamba, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dia selalu sebut, tak sudut bila dosa lain lah, dia kata. Nah, ambil satu dosa, kok ramai orang tidak percaya lah ni. Apa? Ini dosa mengucap syahadat dengan tidak benar. Apa tidak benar? Tidak reti makna dua kelima syahadat. Nah, orang tu semaya. Tiap-tiap kali semaya ni melainkan subuh dengan Jumaat sajalah kita tasyahud tu sekali. Lain pada tu tasyahud dua kali. Nanti ni tasyahud awal, tasyahud akhir. Dalam tiap-tiap tasyahud tu kita mengucap dua kelima syahadat. Asyhadu, aku sanggup jadi saksi. Asyhadu alla ilaha, akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah, illallah. Tiba-tibanya dia tak kenal Allah. Ini. Dia tanya, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab ke Melayu. La, tidak ada. Ilaha, Tuhan. Illa, melainkan Allah, Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Faham mana orang tak reti ni, kalau tak mengaji tak reti tu. Makna iltizamiyah, makna mutabaqah, makna tadamun, makna ijmal, makna tafsil. Kalau tak mengaji tak reti. Sebab tu almarhum Tok Guru pernah cerita zaman Tok Peti Kelantan, Mufti Kelantan, Sahibus Samahah, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir
Mahir tu digelar oleh Syekh Azhar. Sebab dia mahir dalam ilmu usuluddin, usulul fiqh. Nah, pernah orang kampungnya jemput dia untuk ceramah. Tajuk ekonomi Islam. Oh, hebat. Itu ni. Bila siapa tempat ceramah, Tok Guru interview orang panggil pihak yang buat program ceramah tersebut. Interview apa? Acu bagi tahu sikit. Acu royak sikit. Apa makna la ilaha illallah. Penganjur tu kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Tok Guru. Tu terjemah kata. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Duk ulih tu. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan la ilaha illallah? Berat lagu tu. Nah, tak reti tu. Akhirnya ceramah pada hari tersebut tukar tajuk la ilaha illallah. Tak jadi ekonomi Islam. Cara hok besar-besar. La ilaha illallah tak lepas. Mana? Rukun, syarat. Nah, isbat kewujudan Allah, mengisbatkan segala sifat-sifat Allah, mengisbatkan af'al Allah dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu kan rukun ya. Nah, jadi tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan. La ilaha illallah kalau makna mutabaqah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi ay fi zihnil mu'mini au fi nafsil amri illallah. Tidak ada zat yang disembah dengan tepat, betul, kena, sebenar pada zihin orang mukmin. Pada zihin orang mukmin. Tak sah zihin orang kafir. Kenapa? Zihin orang kafir mereka boleh silaukan ada Tuhan selain Allah. Pada zihin orang mukmin tak ada dah Tuhan yang sebenar melainkan selain pada Allah tu tak ada. Nah, hanya Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Illallahu melainkan Allah. Itu dia panggil makna mutabaqah. Dia panggil makna mutabaqah. Tu jangan pula kita kata tak ada Tuhan. Makna tak ada Tuhan, tak ada berhala, tak ada tokong, tak betul tu. Nah, ada ke orang nafi lagu tu? Tak ada Tuhan melainkan Allah mana? Tak ada Tuhan tokong, tak ada Tuhan berhala, tak ada Tuhan. Tokong tak ada. Tokong tak ada. Batu kih tu ada dah. Ada. Hok di Kelantan tu hok bangun tak duduk-duduk. Hok duduk tak bangun-bangun. Hok tidur tak duduk-duduk. Nah, ada tak? Ada. Benda ada tak boleh kata tak ada. Nah, benda ada tak boleh kata tak ada. Bohong dia panggil. Lagi pula berhala batu tokong tu Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan sejak daripada awal lagi. Nah, benda bukan Tuhan jangan kita kata Tuhan. Ni ada juga bila Tok Guru sebut syukur ke Tuhan weh. Nah, terima kasihlah ke Tuhan. Nah, marilah kita pakat taat ke Tuhan. Dia kata ustaz, jangan duk sebut Tuhan gitu. Sebut Allah. Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak. Ini nyakit orang lain ni nak tunjuk lebaling dia pada Tok Guru ada. Nah, apa ustaz duk Tuhan. Sebut Allah lah. Nah, Tuhan ni banyak. Tuhan banyak lah. Kalau siapa yang tikat Tuhan banyak kape, jangan main-main. Nah, Tuhan ni banyak ke Tuhan? Tak ada Allah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu lah. Sebut Tuhan kena ke Allah tu lah. Tak ada orang lain dah. Lagu tu lah. Pahok batu kih orang mau panggil Tuhan. Siapa panggil? Orang Hindu. Apa nak jadi super Hindu juga? Apa mau orang kenal Tuhan tiba-tiba nak jadi orang super tak kenal Tuhan? Nah, demo tu panggil. Demo tu nak turut demo tu kah? Apa nak turut orang tak mengaji agama apa kita? Nah, orang mengajar agama kita gila awal. Apa? Kih turut orang tak bukan agama Islam lah tu. Duk panggil Tuhan, dia pun panggil juga Tuhan. Dia tu Tuhan banyak ustaz. Bukan so. Jangan duk panggil Tuhan lah, panggil Allah. Kalau kita sebut Tuhan pun kena ke Allah tu, sebut Allah pun kena Tuhan tu. Sebab di kita tak ada Tuhan lain dah sebenar melainkan Allah. Hak dia mau duk kata Tuhan tu bukan Tuhan. Tuhan plesu. Tuhan plesu Tuhan kah? Tuhan plesu Tuhan kah? Duit plesu duit ah? Tak mau pergi Tesco nak bawa duit plesu. Nak bayar. Cash kata duit plesu ni. Duit plesu pun duit dah ya. Nah, duit plesu tak boleh guna. Duit juga ambil entah apa kau cashier situ. Nah, duit plesu bukan duit. Tuhan plesu bukan tu. Tuhan. Apa kita nak jadi supaya orang tak kenal Tuhannya? Duk marah orang sebut Tuhan. Tuhan tu Allah dah.
Allah tu kena ke Tuhan tu. So tak ada lola. Ada pohon demo duk panggil berhala tokon tu Tuhan. Tu bukan Tuhan. Tu makhluk Tuhan. Pas demo panggil tu tak kena Tuhan tu. Kalau demo sembah mengot tu tak kena ke Tuhan sebenar. Bukan ma'budu bihaq. Tu lagu tu dah. Jadi sebab tu kita nafi tu Tuhan yang sebenar. La ilaha, tak ada Tuhan mana? Tuhan sebenar. Allah masuk etik. Oh, masuk etik tu. Oh, kafir pula dia kata. Dah, Allah tak termasuk. Nah. Kita kata tak ada Tuhan, yang ni Tuhan yang sebenar. Allah pun Tuhan sebenar. Masuk juga dalam kata tak ada Tuhan tu. Dah, tak masuk. Dalil yang mana? Illallah. Itu dalil kata kita tak nafi. Allah satu-satunya Tuhan ma'budu bihaq, yang disembah dengan sebenar, yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan kena. Dia tak ada lolok. Itu. Kenapa begitu? Sebab dia satu-satunya zat yang tak berajak gapo-gapo selain daripada dia semua tak boleh lepas tupu ke dia belaka. Tu keluar pula orang panggil makna iltizamiyah. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, mana tak berajak gapo-gapo kepada selain daripada dia. Dan selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia belaka. Melainkan Allah satu-satunya zat yang tak berajak gapo-gapo moga lain tak boleh lepas dengan dia. Apa lagu tu? Keluar aqaidul iman nak kita mengaji dari sifat 20. Mesti dia ada, tentu tidak dia tak ada. Kalau tidak, dia mesti berhajat kepada yang mengada. Mesti ada yang mengadakan dia kalau dia tu mungkinul wujud. Tu topik sifat 20 kita duk mengaji. Bila kita reti lagu tu, barulah kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Makna tadamunya Allah jualah Tuhan. Bahasa KL, bahasa Selangor, Allah sahajalah Tuhan. Kalau Kelantan, Allah Tuhan. Gitu. Maka ketika mengatik tu, makna ijmal lah kita hadir dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalam perut kitanya? Allah Tuhan. Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Masa kita duk mengucap duk banyak, asyhadu alla ilah. Aku sanggup jadi saksi Musa Tuhan. Itu. Sebab apa kita boleh kata Musa Tuhan? Sebab kita kenal apa makna ketuhanan dan hukum-hukum sifat ketuhanan. Apa makna hukum ketuhanan dan hukum-hukum sifat ketuhanan. Barulah benar-benar mengucap syahadat kita tu Tuhan kata, sadaqta, mu benar. Kalau tak reti lagu tu Tuhan kata, kazabta, mu bohong. Bohong dengan orang ni pun dosa dah. Apatah lagi bohong dengan Tuhan. Maka setiap kali mengucap syahadat, setiap kali ngati orang yang tak kenal Tuhan, mengucap 25 syahadat, mengati la ilaha illallah, bukan semakin lembut, semakin suci, semakin sofi, bersih hati dia, jantung dia, tapi semakin hitam, semakin gelap, semakin qasi, kerah hati dia. Itu. Kenapa? Dosa-dosa tu. Belum lagi campur dosa lain. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut. Allah. Inilah yang menyebabkan hati kita jadi hitam. Tengok. Sebab tu kata Imam Ghazali, wa annal israra, dan sesungguhnya mengekali ala dzunubi, di atas dosa-dosa ni. Mimma, setengah daripada barang, yusawwidul quluba, yang menghitamkan. Setengah daripada barang yang menghitamkan akan hati-hati kita. Bila hitam tak nampak adalah hak sebenar tu sebenar. Mana hak sebenar? Akhirat tu sebenar. Syurga neraka tu sebenar. Ni titi sirat tu sebenar. Timbang amal di atas mizan tu sebenar. Diberi buku catatan. Amalan kita tu sebenar. Dihalau kita daripada kubur ke mahsyar sebenar. Ditiup sangkakala. Yang kedua, bangkit balik daripada kubur, sebenar. Mati kita tu, sebenar. Barzakh, mana? Di soal muka nakir, sebenar. Satu taman daripada taman syurga, kubur seorang, sebenar. Satu lubang daripada lubang neraka tu, sebenar. Tapi benda yang sebenar, hak. Batil belaka, tak nampak. Tak nampak yang apa? Dunia ni sebenar. Kesenangan dunia ni sebenar. Kemewahan dunia ni sebenar. Kemasyhuran dunia ni sebenar. Pangkat dunia ni sebenar. Harta dunia ni sebenar. Kekayaan dunia ni hak sebenar. Tu jalan tu. Benda hak sebenar nampak tak sebenar.
benda hak tak sebenar, batil, palsu. Ini nampak macam sebenar. Nah, itu orang panggil tanda kata hati kita telah hitam. Baik. Fatajiduha. Tengok. Fatajiduha, maka mendapatilah seorang yang mengekali di atas dosa tu. Akan dia, akan kulub, akan jantung hati dia tadi itu. Fi zulmatin, dalam kegelapan. Waqasa, apa tu? Waqasawatin, dan dalam kekerasan. Gitu. Tu bila dia tu mengekali di atas dosa, maka setengah daripada yang menghitamkan akan hati kerana mengekali di atas dosa, maka mendapatlah akan dia, akan hati seorang tu, seorang yang mengekali di atas dosa tu mendapatkan hati dia tu fi zulmatin wa qasawatin. Qisawatin tu betul. Wa qisawatin. Nah, dalam qisawah apa? Dalam kekerasan. La khulusa fiha wala safawata wala lazzata wala halawata. Tidak licin pada hatinya, dan tidak suci pada hatinya, dan tidak lazat, dan tidak manis. Wa amal ibadat gapo tawa lembek, nah. Tak manis, tak suci, tak lazat, wa amal ibadat pun tawa hebat. Tak rasa gapo satu. Nah, ikut muka demo suruh semai jemaah kat semaya. Nah itu ni. Gitu jelah. Ikut gitu. Tengah-tengah khutbah tidur. Boh ke bukan tengah-tengah khutbah. Bila bila pergi tu kat khutbah tu, innallaha wa malaikatahu, dia kata sudah masuk waktu tidur. Bagi sekian-sekian jemaah yang berada dalam masjid ni, itu ni. Yang sama waktu dengannya. Tidur lalu. Allah. Itu tanda kata kerah hati, tak manis. Tu padahalnya tu bila pergi tu kat tebuah kata innallaha wa malaikatahu tu, hikayat perintah Tuhan tu. Nah, boh ke cerita dulu kata Tuhan sendiri selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Patutnya kita ni orang jatuh lah, orang tidak lah, mungkin tidak boleh hadir ke masjid. Orang jatuh ni lah. Nah, sepatutnya bila kata innallah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, pakat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Contoh. Nah, selawat gitu. Bukan senyap, telengok, ngangok. Titik alih basika, tidur. Allah, nampak hamlahnya. Orang panggil samsing, berdebenya kita, menelainya kita dengan Tuhan. Tuhan kata, hei orang mukmin, selawat, salam olehmu atas Nabi SAW. Kita, nguaknya Allah. Tak gitu kan ni? Terang lagi. Sebab tu apa, okay? Kalau orang jemput tazkirah Jumaat ke ataupun baca khutbah ke, memang bila siapa innallaha wa malaikatahu ya ayyuhallazina amanu tu khatib tu pergi tu kat tebuh, amu selawat dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang sejid orang jemput tengok. Mana ustaz khabar ni. Kita tengok kita selawat pula ni macam tak khabar. Hak sebenarnya dia hak tak khabar. Tak itu ni. Dia hak tak khabar. Tu bila hikayat perintah Tuhan suruh selawat. Maka kalau kita khabar, kita selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu tanda ya khabar. Tapi dok kita hak selawat pula dia mau tengok lagu tu. Tak khabar ni ustaz ni. Zuk gapo tak? Tengok. Jadi pelik jadi dia. Kalau hak tak pergi tu kat tebah pula, nanti tunggu tebah kedua. Tidak ada ke hujung selawat. Ada tu. Tok khatib sendiri kata. Nah, tu mari selawat ke atas Nabi pakatnya Allah. Batu lama jadi tok khatib apa semua selepas pada sebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima tu, ambo sebelum nak baca selawat atau ayat lalu. Mari sama-sama kita pakat baca selawat ramai-ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Biar mulut kita pakat kumat kami pakai selawat. Biar maknanya kita tu faham perintah Allah Ta'ala. Biar manis dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, tapi tak manis. Tak manis kenapa? Tadi. Ini. Nah, tak licin hati, tak bersih hati, tak lazat, tak manis. Sebab apa? Sebab mengekali di atas dosa. Buah ke orang hok buat kerja taat pula. Dia kata tak khabar. Ai pelik.
Inilah manusia, betul sungguh Nabi kata. An-nasu yanamu. Nah, manusia ni sebenarnya tidur. Nah, an-nasu niyamun atau an-nasu yanamun atau an-nasu niyamun. Sesungguhnya manusia, bermula manusia ni tidur. Nampak ya jaga celek jalan kemari ke hulu ke hilir ke hijau gapo pergi mari kemari mesyuarat meeting sana buka kedai sini bisnes sana. Sebenarnya tidur tu. Pas bila dia nak jaga? Idza matu intabahu. Bila mati, bila mampus, barulah dia tu terjaga. Ha gitu Itu ni. Ajak sungguh. Lah ni dia tidur gitu walaupun duk makan nasi nampak yang makan nasi khabu 2 pinggir. Mati tu. Mati. Bila dia jaganya? Bila dia mati, baru dia benar-benar jaga. Bila mampus, baru Allah ni hak sebenar siap. Jangan kita sampai mampus dulu baru terjaga. Nah, terjagalah sebelum daripada mampus. Kalau tidak, mampus aku. Sudahlah. Nak enjak balik farji'na na'mal salihan inna mukinu tak boleh dah. Tak ada dah. Nah, tika ni kita kena jaga dah. Mati sebelum mati. Mutu qabla antamu. Mati dulu sebelum mati. Apa? Jaga dulu sebelum kita terjaga. Wisdah. Seolah-olah kita nampak benda hak kita wa amal ibadat taat ni seolah nampak selalu dah depan. Itu. Padahal tak nampak. Kalau kita fikir dengan zahir gini, ya'lamuna zahiran, macam orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati minal khasirin. Mereka itu orang kafir ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu hanya hak zahir daripada kehidupan dunia. Yang gitu. Pas kita hak mukmin nak jadi orang kafir juga, hanya nampak hak zahir saja. Jangan. Kena nampak hak sebalik tu. Barulah kita tu jaga sebelum jaga. Mati dah sebelum mati. Nah, sedar sebelum disedar. Itulah aku. Kalau nampak hak zahir saja, dia duduk semaya kata, semaya pun tak kaya juga. Malah dah semaya. Tengok. Jalan dah tu. Nah, mengaji buka apa lagu ni juga aku malah siap nampak zahir saja. Wahum fil akhirati minal khasirin. Mereka itu akhirat esok setengah daripada mereka-mereka yang rugi. Tengok. Wa illam yarhamillahu fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawati. Allah wal a'yadu billah min dzalik. Wa illam yarhamillah, dan jika tidak merahmatilah oleh Allah Ta'ala, maknanya akan seorang. Fasatajurru. Kalau dia tu tidak dikasihankan oleh Allah Ta'ala, kalau Tuhan tak kasih belah ke dia, fasatajurru, maka menghelalah. Apa? Menghela. Bunyi ke apa tu? Masa? Buat siapa pukul apa sebenarnya? Ke 10. 10 setengah. Ke 10 dah. Sikit lagi. Jadi masa tu kali punyi kering gitu tu. Ada 2 minit. Yang lebih-lebih lah ustaz Fasatajurru sahibaha, maka menghelalah akan tuan empunya hati yang hitam dan keras tadi tu, ilal kufri wasyaqawati, kepada kekufuran dan kecelakaan. Celaka, syaqawah. Waktu kita bimbang. Maka sebab tu jangan sampai kita tu diheret hati kita tu kepada kekufuran dan celaka. Lah ni banyak dah lah. Tu banyak. Nah, wak menganjing dengan malaikat muka nakir. Nah, ada. Demo-demo hok galak ke artis lah ni ya galak. Dia cakap pun tak ada lesen, tak ada orang nak marah gapo. Dia cakap gapo pun tak ada. Nak tarik tauliah gapo. Moga dia bukan ustaz dah tu ni. Yang suka hati dia nak cakap gapo. Boleh dia kata. Orang tanya dia, apakah persiapan tuan untuk menghadapi soal muka nakir? Soalan itu tak ada nakal. Soalan standard, serius. Kalau orang tanya, apa persediaan ustaz untuk hadapi muka nakir? Allah. Rasa diri belum kalau tanya lagu tu dia. Persiapan saya tak ada dah. Nama saya, persiapan saya ialah buku i'tikad ni, kemah molek la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam buku. Mudah-mudahan saya boleh jawab bila ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Jawab gitu juga. Apa kita nak kena jawab? Saya ke sound muka nakir dia tengok. Beraninya cakap benda-benda lagu tu dia ni. Tu. Ni orang panggil kau gini dalam masyarakat kita ni jadi main-main pula. Nah, jangan main-main. Ada benda-benda yang kita bercakap tu menyebabkan boleh menjatuhkan akidah kita. Dia panggil asbabur riddah.
bil i'tiqad au bil qawli au bil fi'li, dengan pegangan hati. Hak ni hak kita tak dapat. Pegangan hati ni kita sendiri kena ngaji. Bila kita ngaji, Allah, aku pegang, aku simpul dalam hati aku dulu, tak betul, astaghfirullahalazim, istighfar kepada Allah, insyaallah taubat Tuhan terima. Innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Allah Taala hanya terima taubat orang buat kerja dosa dengan jahil basit, maknanya jahil yang sedar diri dia tu jahil, maka dia mengaji. Yang tahu kata diri dia tu bodoh, dia mengaji. Maka bila dia mengaji, tak betul dulu, istighfar selalu. Summa yatubuna min qarib. Dia taubat dengan segera, dengan cepat. Maka Tuhan hapus dosa. Itu orang panggil duduk majlis ilmu, Tuhan hapus dosa tu, gitulah makna dia. Nah, tapi kalau dia tak mengaji, nak tahu di mana? Kalau benda hak bukan dalam perut dia, tak ada hal lah. Mulut kau perbuatan boleh orang lain tegur. Tak betul tu. Salah tu. Nah, jangan kata macam tu, jangan cakap seperti tu. Nah, jangan buat seperti itu. Itu bahaya untuk akidah kita. Boleh orang tegur. Tapi kalau benda dalam hati, tapi lah ni bila kita tegur, kita pula kena marah ni. Apa ni tegur secara terang-terangan ni? Pula. Pas benda hak terang-terangan, kita kena tegur terang-terangan. Macam itu kan ni? Benda hak tak boleh terang-terangan ni, benda hak bersifat aib peribadi. Seorang tu semaya subuh pukul 10 gajah hak mas. Subuh gajah, subuh dinosaur pukul 12 gitu. Kita pergi jajah kok TV. Tuan-tuan tahu tak? Al-Fadil tu imam masjid ni semaya subuh pukul 12, subuh dinosaur. Tu berdosa. Kita tu menjaja keaiban peribadi orang. Tak boleh. Man ayyara li akhihi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Tidaklah orang yang menjaja-jaja dosa saudara dia, melainkan dia tidak mati, dia sendiri akan buat kerja dosa tersebut. Itu tak boleh. Aib bersifat peribadi, kita kena tutup dan kena nasihat secara peribadi. Tapi kalau kesalahan yang bersifat terbuka, dia buat kerja dengan terbuka, cakap perkara yang terbuka, salahnya dan sebagainya, maka memang pada kali pertama kita kena nasihat secara tertutup dulu. Memang dah tertutup dulu. Nah, contoh kesalahan mengajar, kita masih minta tolong betul sikit lah. Nyanyi orang kampung ni, nyanyi orang awam dengan video ni. Bagi tempoh untuk betul. Tapi kalau dia tak betul, dia tidak taubat, dia panggil, tidak perbetulkan balik, tidak minta maaf balik dan sebagainya, maka ketika itu kewajipan di atas kita kena qulil haq walau kana ala nafsika aw walau kana murran. Kena rayak benda yang sebenar walaupun benda tu pahit. Bila kita kata orang pun bedih lalu tembok 40 bedih ni, walaupun benda tu kena tadi kita sekalipun, kumpulan kita, kawan kita, sahabat kita sekalipun, tetap kena qulil haq. Nabi kata rayak yang sebenar, kata benda yang hak, gitu. Faya ajaban kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswatin. Faya ajaban, heran dia kata. Itu orang panggil ta'ajubi. Tu alangkah hairannya dia kata. Tengok. Tu. Faya ajaban, Allah herannya dia kata. Kalau lagi tak kata celakonya, faya ajaban, maka celakonya, kata Syekh Daud Fatani terjemah faya ajaban, celaka dia kata. Celaka terus ya wi. Tu mana takjub lah, heran. Kaifa yufawwaqu lit-ta', bagaimana nak dapat taufik untuk ibadat taat man, mereka huwa yang bermula ia man tadi itu fi syu'min wa qaswatin, di dalam gelap dosa dan kerasnya hati. Bagaimana nak dapat taufik untuk ibadat kepada Allah kalau kita tu duduk dalam kegelapan dosa dan kekerasan hati? Maka tak dapat. Ini cakap ni sekira-kira orang panggil maqam asbab. Maqam asbab. Benda tu tak ada mustahil di sisi Allah Ta'ala. Harus berlaku. Kerana banyak mana orang-orang yang dulunya jahat-jahat, kerja dosa, tetapi bila sudah Allah tajrikan hati dia, selalu dah dia tu taubat pada Allah, jadi wali pun ada. Itu orang panggil maqam tajrid. Jadi maqam tajrid ni kita tak boleh nak buat-buat. Dia orang panggil ketentuan Allah Ta'ala. Tuhan pilih. Ada orang penari gelek, tiba-tiba tajrid, jadi wali. Siapa? Rabi'atul Adawiyah. Ada orang perampok, bila Tuhan tajrid, jadi wali. Siapa? Malik bin Dinar dan sebagainya. Banyak. Banyak juga di kalangan awliya illah, wali-wali yang asalnya kerja dosa samsing, jahat samsing. Tapi
Tajri, Allah heret hati dia tanpa dia usaha, tanpa dia mengaji ke apa, pak siapa. Tapi kita ni orang hak tidak buat kerja dosa, ujiannya lain pula. Itu dia panggil. Kita duduk di maqam asbab. Tak boleh kita tu nak di maqam tajrid, tak boleh. Iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Itu kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam. Bait yang pertama sekali. Apa kata dia? Iradatu kat tajrida. Munak kepada makam tajrid. Makam tajrid ni makam tak kena usaha. Tak kena usaha. Macam kita kan nak tobat kena usaha. Duduk atas jadah ingat dosa-dosa. Nak? Tu mengalir mari orang panggil an-nadmu, penyesalan. Itu kena usaha gitu. Biar tak jerit pun buat jerit. Biar orang panggil ada mengalir air mata. Buka dia panggil. Sebab apa? Sebab kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in alamu. Tiap-tiap sesuatu tu mempunyai tanda. Tiap-tiap sesuatu mempunyai tanda. Allah tandanya alam ni, makhluk ni. Semua benda ada tanda dia. Wa alamatul khizlan, dan tanda orang yang Allah Ta'ala khizlankan dia tak ada. Tidak beri taufik. Mana khizlan? Tuhan bagi gerak nak buat maksiat atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada agama. Tarkul buka, tinggal menangis apabila dia mengingati dosa dia. Tu cuba. Jangan nangis sinilah, balik rumah kat. Nak pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bangun sore-sore. Jangan biar orang nampak. Duduk atas jadah kita sore sudah semaya tahajud ke 2 rakaat. Duduk, lepas tu ingat balik dosa-dosa kita lama. Ada rasa tak keluar air mata? Kalau ada rasa keluar, alhamdulillah, tandanya kita orang Allah Ta'ala bagi taufik. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita, tak boleh nangis. Asal nak buat pula. Sedap keren nak buat pula. Siap. Itu tandanya khizlan. Kita ni orang yang Allah Ta'ala haramkan untuk ibadat ta'at kepada Allah. Maka bahaya kedudukan lagu tu. Tu sebab tu dia kata, faya ajaban kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswatin. Celakanya. Itu maknanya. Peliknya, celakanya, betapakah, bagaimanakah nak diberikan taufik untuk ibadat taat kepada Allah. Man akan mereka yang bermula iman tu fi syu'min wa qaswatin, dalam kegelapan dosa dan di dalam kekerasan hati. Wa kaifa yud'a ilal khidmati man huwa musirrun 'alal ma'siyati wa muqimun 'alal jafwati. Dan betapakah nak dihajak, nak diseru man akan mereka. Huwa yang bermula iman tadi tu. Musirrun, senantiasa mengekali alal maksiati, di atas maksiat. Wa muqimun, dan senantiasa mendirikan. Makna mengerjakan juga. Maka mendirikan, makna mengerjakan. Mengerjakan orang panggil jafwah. Wa muqimun alal jafwah. Jafwah maknanya diddul birri, mengerjakan kejahatan. Jafwah ni maknanya lawan bagi baik. Maknanya jahat lah. Jafwah tu makna kejahatan. Bagaimana nak seru orang ni buat khidmat, ibadat pada Allah, khidmat dengan makhluk Allah. Man huwa yang bermula iman, mereka itu musirrun 'alal ma'siyah, mengekali di atas maksiat. Wa muqimun 'alal jafwati, dan mengerjakan, mendirikan, ini mengerjakan di atas kejahatan. Wa kaifa yuqarribu lil munajati man huwa mutalattihun bil aqzari wan najasati. Dan bagaimanakah nak didekatkan orang panggil munajat. Tu lagu mana nak orang panggil dekatnya, orang panggil minta dengan Allah Ta'ala, munajat, nak merayu-rayu hal dengan Allah Ta'ala. Man akan mereka huwa yang bermula iman tu mutalattihun, yang berlama-lama, berbolok-bolok, berlama-lama, bil akzari, dengan segala keluat-luatan, kecemar-cemaran, wan najasati, dan segala kenajis-najisan. Mana luak, kotor-kotoran dan najis-najis dosa. Itu bukan najis. Tak ada orang nak ambil tahi comot tubuh dia, gong lah kalau lagu tu. Maknanya orang panggil kinayah daripada dosa tu cemar, dan dosa tu ialah najis.
Maka bagaimana nak munajat, nak minta, nak dekat, nak hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat. Fa fil khabari anis sadiqil masduqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sabitlah dalam satu hadis daripada yang benar dan dibenarkan oleh Allah Taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kadzabal abdu, apabila dusta oleh seorang hamba, tanaji, nescaya larilah anhu, daripadanya, daripada hamba, al malakani, daripada dua malaikat. Kenapa? Min lita'lil dipanggil, kerana natnin ma yakhruju min fihi. Kerana bau busuk, min natnin, kerana bau busuk, ma yakhruju min fihi, man faihi tu deh, daripada barang yang keluar daripada mulutnya. Itu faihi ay fammihi, itu makna min fi faihi ay fammihi, barang yang keluar daripada mulut dia. Jadi Nabi kata idza kadzabal abdu, apabila dusta oleh seorang hamba. Tengok tadi ngucap kita usah ambil hak dusta lain lah, ambil dusta hak tak ngaji sifat 20 ni, tak ngaji usuluddin ni, tak ngaji tauhid, tak ngaji ma'rifatu ammah ni. Bila dusta oleh seorang hamba, semaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, hati kosong, tak tiga apa satu, reti sebut ya. Dusta tak? Dusta dengan Allah. Idza kadzabal abdu, apabila dusta oleh seorang hamba, tanahi anhu, nescaya larilah daripadanya hamba, al malakani, dua malaikat. Kerana apa malaikat tu lari? Min natnin, kerana bau busuk, ma yakhruju min faihi, barang yang keluar daripada fammihi, mulutnya. Itu. Jadi malaikat rahmat pun lari. Fa kaifa yasluhu hadzal lisanu li zikrillah azza wa jalla, maka bagaimanakah elok ini lidah yang berdusta sehingga malaikat rahmat pun lagi untuk berzikir menyebut akan Allah Ta'ala? Tak elok. Malaikat pun lagi. Maka lidah, kenapa? Kerana lidah dia tu keluar bau busuk. Sebab apa? Dusta tadi tu. Kita bau busuk, kalau orang tak buh gigi, wak bau busuk tak buh gigi begini. Itu kalau kita. Malaikat je tak bau gapo, kalau kita buh gigi ke tak buh gigi ni. Hok bau jadi dia lagi tu sebab apa? Wala buh gigi, Colgate, Komo dengan apa tu? Hok warna biru hijau tu dah. Elastrik apa? Estri, Lestring. Ikutlah gapo nak sebutnya dah ni. Kuak bau. Wangi sungguh, kita bubuh banyak wangi pula dalam mulut, nak bau wangi. Tapi kalau dusta, malaikat pun lagi, malaikat rahmat dua lagi. Apa? Busuk keluar daripada mulut kita. Maka bagaimana lidah yang berdosa dengan dusta tadi itu layak untuk menyebut nama Allah. Fa kaifa yasluhu hadzal lisanu li zikrillah azza wa jalla. Maka bagaimana patutkah ini lidah yang bau busuk keluar sehingga malaikat rahmat pun lagi untuk menyebut nama Allah. Habis itu kita berhenti situ dulu deh. Boleh deh. Fala jarama la yakadu yajidul musirru 'alal 'isyani tawfiqan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kasih.
Macam duduk di Pawakan pula duduk gini dia. صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل